Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemenangan PH di KKB, thank you PAS. Watak seperti Hadi Awang dan Ahmad Fadli Sari selain isu dakwaan rasuah Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli sebenarnya beri kesan kepada Perikatan Nasional. PRK Kuala Kubu baru saja selesai. Perikatan Nasional PN menunjukkan prestasi hebat kerana meraih 10,000 undi. Tetapi kecundang juga kepada 14,000 undi yang diperoleh oleh DAP dan Kerajaan Perpaduan. Walaupun kehadiran pengundi di sekitar julat yang rendah, namun DAP dan Gandingan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN telah menghasilkan keputusan yang membanggakan. Syabas kepada bekas pelajar sekolah vernacular Pang Sok Tau yang bertungkus lumus meredah panas dan hujan, berkempen dan bersuai kenal masyarakat setempat. Soalnya, kenapa Perikatan Nasional tewas? Saya akan memberi analisis saya sendiri. Jika ditanya saya pada hari berkempen, saya berasa DAP akan tewas sebab faktor pengundi Cina yang telah terpengaruh dengan tulisan serta kritikan masyarakat bukan Melayu yang tak sabar nak mendapat perubahan besar dalam sosioekonomi dan politik maruah yang telah dipunahkan BN selama 5-6 dekad. Saya kira pengundi Cina akan memberi protes melalui tidak menghadirkan diri dan dikatakan pengundi India pula akan membalas dendam. Apa yang mengubah pendirian kaum Cina dan India? Saya kira PH UMNO perlu berterima kasih kepada PAS terhadap 3 perkara. Pertama, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Sari telah mengungkit isu pendidikan vernacular Pang. PAS melalui Fadli seolah-olah mahu bermain isu perkauman, walaupun telah diamarankan bahawa isu 3R, Raja, Agama dan Kaum akan diambil tindakan keras. Apabila saya membaca tentang berita bagaimana Fadli memandai-mandai nak bawa isu perkauman, saya tersenyum lebar. Bagi saya, tindakan politik ini adalah tindakan paling bodoh dan bangang sekali. Tidakkah PAS tahu yang di kawasan penduduk Cina yang besar, bahawa isu pendidikan Cina adalah isu yang dekat di hati kaum tersebut? Jelas Fadli seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, ke tanah juga rebah akhirnya. Thank you Fadli. Perkara kedua adalah Perikatan Nasional membawa ekstremis terbesar Malaysia Hadi Awang. Saya fikir beliau tidak hadir, tetapi beliau hadir juga untuk membawa naratif ekstremis DAP sebagai hantu kepada Melayu. Saya kira naratif ini masih laku sebab PN mendapat 10,000 undi kemungkinan besar daripada Melayu solid. Orang Melayu yang tak faham agama sendiri masih lagi terjajah dengan taktik jual ubat Ustaz Hadi ini. Seperti kata Allahyarham Ismail Kamus, kesian orang Melayu masih ditempurungkan dengan agama cetek dan terhad. Saya kira faktor Hadi yang memperkukuhkan undi stok orang Melayu telah menakutkan pengundi bukan Melayu untuk keluar berpusu-pusu bagi menolak politik agama sempit Hadi Awang. Thank you Hadi. Perkara ketiga adalah isu Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli dan anaknya yang sedang berdepan siasatan rasuah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan dakwaan rasuah berkaitan penipuan tuntutan sebanyak RM600,000. Dalam isu ini, maka orang Melayu perlu sedar bahawa parti politik akhirat PAS berakhir dengan kejijikan mereka sendiri. Dalam menghina orang bukan Islam sebagai kaki rasuah sebab tak dapat didikan agama, nampaknya PAS lagi terror dalam hal rasuah ini agaknya. Kemungkinan isu ini telah memberi nafas baru kepada pengundi tegar UMNO yang turun berkempen bersungguh-sungguh dengan orang hebat seperti Setiausaha Agungnya Afsraf Wajdi Duzuki. Alhamdulillah, hero kekemat iaitu Ketua Pemuda UMNO Dr. Amal Saleh tak nampak pun kelibatnya dan ini memberi keyakinan pengundi bukan Melayu tentang kesungguhan UMNO untuk bekerjasama dengan PH melalui DAP. Perkara keempat,
Saya nampak ketegasan kerajaan perpaduan menentang isu 3R. Walaupun dikritik oleh penulis bukan Melayu dan Melayu liberal serta budak-budak politik dari muda, jelas kerajaan perpaduan dan Anwar Ibrahim mementingkan keamanan dan kesejahteraan semua rakyat daripada isu freedom of speech, kebebasan bersuara. Apa guna freedom of speech jika naratif kebencian secara berleluasa bermaharajalela sehingga memusnahkan keharmonian dan ekonomi rakyat jelata? Jelas dalam Majlis Kesyukuran PH UMNO tanpa MCA di MCA si pembelot dan si penderhaka, kita semua perlu berterima kasih kepada PAS yang berjaya meyakinkan rakyat Malaysia bahawa parti mendukung perkauman dan ekstremisme agama tidak ada tempat di negara kita. Biarlah ekstremisme agama itu berkubu di pantai timur bersama kegersangan infrastruktur dan ketandusan idea progresif yang boleh memantapkan atau memanfaatkan semua kaum dan agama. Islam agama untuk berfikir, untuk orang berfikir, bukan untuk orang yang mengikut tanpa otak minda. InsyaAllah kita doakan agar Malaysia sentiasa dilindungi Allah dari ahli politik bertepingkan manusia warak, tetapi sebenarnya perakus harta benda rakyat miskin dan manusia sekalian. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT, dipetik daripada FMT, dan artikel ini ditulis oleh Tajuddin Rasdi, Profesor Tajuddin Rasli, seorang ilmuwan seni bina Islam dan pengulas veteran isu pendidikan, politik Islam, serta bina bangsa. Saudara-saudara sekalian, apapun pendapat Anda, pandangan Anda tentang isu tentang kali ini, saya sangat tertarik dengan ulasan daripada Profesor Tajuddin Rasdi ini, bahawa ada kemungkinan, besar kemungkinan kemenangan PH di KKB berpunca daripada kesilapan PAS sendiri. Bukan kerana orang lain, jangan salahkan orang lain, semuanya adalah kerana salah daripada PAS sendiri. Terima kasih kepada Watak Hadi Awang, Ahmad Valdisari. Selain isu dakwaan rasuah Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli, kerana ini telah pun memenangkan calon Pakatan Harapan dan menyebabkan Perikatan Nasional terjerat, terkalah oleh diri sendiri. Tanpa mereka sedar, kempen-kempen mereka itulah yang telah pun membunuh kemenangan mereka sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Mahathir main bangsa lagi. Keputusan PRK, Pilihan Raya Kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru, menyaksikan wakil bukan Melayu dipilih bagi kerusi berkenan. Akhirnya Mahathir tampil memberikan komen kemenangan tersebut. Yang lucunya, Mahathir ini tak habis-habis memberikan komen walaupun dia sendiri kalah. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, keputusan itu menunjukkan pengundi Melayu kini lebih terbuka menerima wakil bukan Melayu di kawasan yang majoritinya adalah pengundi Melayu. Jadi apa salahnya? Itu soalan netizen. Apa salahnya Tun? Kata mereka. Di Kuala Kubu Bahru, orang Melayu menunjukkan mereka rela diwakili oleh bukan Melayu, kata Mahathir. Apa salahnya jika kita dapat Perdana Menteri bukan Melayu, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tun Mahathir tak habis-habis lagi. Ada orang kata Tun Mahathir patut rehatlah. Jangan lagi menyinggung sana-sini. Jangan lagi bercakap tentang isu bangsa dan sebagainya, kata mereka. Kerana yang akan lebih lama hidup lagi di dunia ini, kata mereka, bukan Tun, tapi generasi muda. Kalau berlaku ketidakstabilan politik, ketidakstabilan dalam negara, siapa yang akan menanggung dan membaikinya? Tun dah tua, kata mereka. Yang menanggungnya itu golongan muda, pemimpin-pemimpin sekarang. Apabila Tun mengamalkan politik pecah belah, ini tidak akan menguntungkan siapa-siapa tapi merugikan. Bahkan Tun mungkin silap-silap hari bulan
Bahkan Tun tidak akan tahu pun apa kesan kepada politik pecah belah yang dibawa oleh Tun Mahathir Mohamad ini. Dan netizen juga berkata, apa salahnya kalau wakil rakyat ialah bangsa Cina? Bukan pun salah, kata mereka, selagi hak-hak orang keistimewaan bangsa Melayu tidak terjejas atau diabaikan. Jadi apabila Mahathir kata apa salahnya jika kita dapat Perdana Menteri bukan Melayu, ini satu lagi permainan isu 3R daripada Tun. Mahathir berkata demikian mengulas keputusan PRK Kuala Kubu Bahru yang mengangkat calon luar oleh Pakatan Harapan PH, Pang Syok Tau, yang menewaskan calon Melayu Perikatan Nasional PN, Khairul Azhari Saud dengan majoriti 3.869 undi. Mengulas lanjut, Mahathir berkata situasi itu biasa kerana majoriti pengundi yang terdiri daripada Melayu mahukan calon PH untuk menang. Tidak salah kerana ini kehendak Melayu, kata Tun Mahathir. Ini satu sindiran yang cukup panas. Sebelum ini, Mahathir meramalkan calon PH akan menang pada PRK ini susulan perpecahan dalam kalangan pengundi Melayu. Pada Sabtu, Syok Tau menang dengan majoriti 3.869 undi, menewaskan 3 pencabarnya iaitu Khairul Azhari Saud dari Perikatan Nasional. Bekas Setiausaha Akhbar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkor Ming itu memperoleh 14.000 undi, sekaligus mempertahankan kerusi itu yang dimenangi DAP sejak pilihan raya umum ke-13. Pada pilihan raya negeri PRN tahun lalu, PH memenangi 14.862 undi dengan majoriti 4.119 undi dalam pertembungan 4 penjuru. Pada Disember 2018, Mahathir pernah mengeluarkan kenyataan bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri jika majoriti orang Melayu boleh menerima keadaan sedemikian. Beliau berkata, biarpun Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan seseorang Perdana Menteri dari bangsa apa, namun dinamik kaum di Malaysia akan menentukan jawatan utama kerajaan itu diterajui oleh kaum amanah. Kata beliau, keadaan sama juga berlaku di Singapura apabila Perdana Menteri mereka datangnya dari kaum Cina, memandangkan kaum itu adalah majoriti di sana. Mahathir main bangsa lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini berita paling menyedihkan untuk Perikatan Nasional dan khususnya para walaun yang ada di luar sana. Taktik anda untuk menjual kempen, menjual isu naratif konon kerajaan gagal, sebenarnya sudah tidak laku lagi. Boleh dikata babai. Kalau orang-orang Sabah kata babai gaman. Tiada guna lagi anda menjual naratif kerajaan gagal. Kerana pada waktu ini kita lihat kerajaan bukan gagal, tapi makin hari makin mantap. Anwar Ibrahim dijangka dalam masa 5 tahun ini, 3 tahun lagi, barulah selesai penggal Anwar Ibrahim. Nampaknya Anwar Ibrahim sedang perform, melaksanakan tugas dengan luar biasa, menyebabkan kemajuan yang luar biasa, pendapatan kekayaan yang luar biasa, penaikan pendapatan negara yang luar biasa, pelaburan yang luar biasa. Dia sangat perform. Jadi itu sebab itulah kempen menjual naratif kerajaan gagal tidak laku di KKB. Serangan berterusan pembangkang memburukkan kerajaan, gagal pesongkan pengundi untuk kali sokongan. Ini satu dapatan yang luar biasa. Gendang perang dalam PRK Kuala Kubu Bahru dimulakan Muhyiddin Yassin yang melaungkan 110% yakin Perikatan Nasional akan merampas kerusi Dewan Undangan Negeri itu. Namun demikian agak memalukan kerana laungan 110% Muhyiddin itu akhirnya makan diri dan hanya memalukan diri sendiri, terpalik dan sebagainya. Alasan pengerusi PN ialah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim yang didakwanya sudah gagal sejak ambil alih pentadbiran Putrajaya pasca PRU 15 pada November 2022, kehabisan modal untuk memikat hati pengundi.
Sebenarnya apa yang berlaku ialah Perikatan Nasional lah yang sebenarnya kehilangan modal, kehabisan modal untuk memikat para pengundi. Dan yang gagal Perdana Menteri itu bukan Anwar Ibrahim, tetapi seringkali netizen dan penganalisis politik menyebut sebagai orang yang terkenal sebagai Perdana Menteri gagal dan satu-satunya Perdana Menteri yang meletakkan jawatan ialah Muhyiddin Yassin. Belum pernah ada di Malaysia ini Perdana Menteri yang meletakkan jawatan karena kehilangan sokongan di Dewan Rakyat. Hanya Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad. Apa yang tidak jadi modal? Apa yang tidak jadi modal serangannya? Daripada isu subsidi, kos sara hidup, kenaikan harga barang, isu pendidikan, sehingga kepada infrastruktur. Semuanya dijadikan bahan utama kempen bagi membuktikan bahawa kerajaan Madani tidak berupaya menyelesaikan masalah berkenaan. Juga hujahnya itu untuk menangkis telahan Presiden UMNO Zahid Hamidi yang lebih dahulu menyatakan yakin 100%. Itu bagaimanapun ditolak Muhyiddin sebagai berdasarkan keputusan calon dalam PRN 12 Ogos lalu, berbeza dengan PRK yang dikatakannya berlangsung dalam situasi baru. Mungkin apa yang dimaksudkannya ialah ikatan UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan semakin ditolak pengundi Melayu. Tetapi nampaknya itu tidak berlaku. Menamakan calon Melayu mewakili Perikatan Nasional, Presiden Bersatu yakin pilihan berkenan dibuat pada masa sesuai dengan berlatar belakangkan peratusan seimbang pengundi antara Melayu 49.3% dan bukan Melayu 50.6%, 30.6% Cina dan 17.9% India serta 2.1% lain-lain termasuk orang asli. Andai dicongak kasar, jika pengundi Melayu keluar lebih 80%, kita menang, kata Muhyiddin. Penganalisis sebenarnya mengendaikan pilihan PN mengetengahkan calon Melayu menimbulkan dilema buat penyokong UMNO. Pengundi Melayu yang dikatakan berpecah belah antara PN dan Barisan Nasional BN turut didakwa bersatu di belakang Khairul Azhari Saud selaku calon Melayu PN berdepan Pang Syok Tau daripada DAP. Turut bertanding ialah Hafizah Zainuddin, Parti Rakyat Malaysia dan Nyau Kezen Bebas. Menyasarkan untuk memanfaatkan ketidaktentuan undi Melayu itu, 2 minggu kempen PN lebih berkisar kepada memburuk-burukkan Pakatan Harapan PH daripada menabur janji apa yang ia sendiri mampu tawarkan kepada pengundi. Ini mendorong Menteri Besar Amiruddin Syari mengecam kempen manipulatif pembangkang dengan mendakwa situasi rakyat lebih buruk ketika bawah pentadbiran PN dan Muhyiddin. Pembangkang dakwanya turut memanipulasi pelbagai inisiatif kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri termasuk usaha membasmi miskin tegar. Harga barang itulah tema kempen mereka, tetapi mereka berasa tidak perlu untuk melihat pada harga ketika pemerintahan mereka atau adakah bekalan makanan cukup ketika itu. Sekiranya sebarang cerminan dibuat, PN tidak akan terlalu cepat bercakap mengenai harga barang, katanya. Petanda kekalahan PN dalam PRK semalam tanpa mereka sedari sudah dibayangkan oleh keterlanjuran pemimpinnya sendiri. Daripada Muhyiddin, Presiden PAS Hadiawang, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan Azmin Ali selaku pengarah pilihan raya PN dalam PRK ini. Selepas Muhyiddin terbawa-bawa dengan keyakinan awalnya pada hari penamaan calon 27 April lalu, Hadi pula melabel DAP sebagai parti ekstremis. Taqiyuddin menakut-nakutkan pengundi akan ada pilihan raya semula dengan petisyen akan dikemukakan partinya di samping Azmin yang menolak mentah-mentah satu dapatan kajian di lapangan oleh Ilham Center yang meramalkan kemenangan tipis di pihak calon parti kerajaan.
Keputusan diumumkan malam tadi menunjukkan betapa mereka semua tersilap kerana pengundi nampaknya lebih meyakini pentadbiran yang sama di peringkat negeri dan persekutuan berbanding pembangkang yang memasang angan-angan untuk menjadi kerajaan semula. Kemenangan diharap-harapkan Muhyiddin untuk diwar-warkan sebagai pungutan suara penolakan kerajaan turut lenyap. Di sebalik sepatutnya akur bahawa PN memerlukan lebih daripada kebergantungan kepada undi Melayu untuk meraih kemenangan, Hadi yang tampil dengan ceramah grand finale pada Khamis harus menutup peluang untuk mendapat undi Cina. Gesaannya kepada pengundi ialah supaya menolak calon PH daripada DAP yang didakwanya mengamalkan pendekatan ekstremis selain mau merampas kuasa politik secara halus dan licik sehingga boleh menyebabkan kekacauan dalam negara. Hadi mungkin terlupa Kuala Kubu Baharu dikuasai DAP sejak PRU13 pada 2013. Menegurnya supaya jangan munafik politik, Ketua Penerangan UMNO Azalina Othman Said turut mengingatkan Hadi bahawa PAS dan DAP pernah bekerjasama bawah Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat sebelum kedua-duanya memutuskan hubungan pada 2015. Dulu boleh kerjasama dengan DAP, sekarang tak boleh. Dulu sayang, sekarang tak sayang. Tak bolehlah begitu, katanya. Sama juga kritikannya terhadap Taqiyuddin yang menyatakan selepas pelancaran manifesto calon PN Isnin lalu bahawa pihaknya mahu mengemukakan petisyen pilihan raya sekiranya PH memenangi PRK Kuala Kubu Baharu seolah-olah seperti tahu bahawa mereka akan kalah. Ini selepas Taqiyuddin mendakwa mempunyai bukti berlaku penyaluran yang disifatkannya sebagai rasuah selain penyalahgunaan jentera kerajaan dalam PRK ini. Pada Azalina, kenyataan Taqiyuddin itu yang dibuat sebelum hari mengundi sekadar menunjukkan pembangkang hanya mahu menakut-nakutkan pengundi daripada menyokong PH. Semalam pula, sebuah badan pemikir merumuskan PH memiliki sedikit kelebihan untuk mengekalkan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu di sebalik cabaran sengit itu. Ilham Center dalam kajian yang dilakukan di lapangan berkata strategi PN meletak calon BN Melayu bukan saja tidak berkesan, malah kempen tema agama serta kaum digunakan gabungan itu sudah tepu ke siling. Kajian itu turut mendapati hubungan UMNO PH semakin serasi yang secara langsung meyakinkan pengundi putih untuk bersama menyokong calon perpaduan kali ini. Pemimpin UMNO pula hanya mengurus ahli mereka agar menerima semangat kerajaan perpaduan dan kelangsungan parti itu dengan kerajaan demi kebaikan masa hadapan. Sebilangan ahli UMNO yang protes dalam pilihan raya juga mulai kembali menerima hakikat UMNO bersama PH kerana tiada apa-apa kelebihan bersama pembangkang di Selangor. Apa kata Azmin? Tinjauan parti itu sendiri yang menerima banyak laporan risikan mendapati sambutan pengundi terhadap calon PN sangat positif dan ia mempunyai peluang baik untuk memenangi PRK itu. Secara umumnya, sambutan cukup positif daripada rakyat KKB. Semalam, kita lihat bagaimana sambutan masyarakat India yang cukup baik menyambut kedatangan pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan mereka mendengar sendiri penjelasan dasar-dasar PN, kata Azmin Ali. Kepada Muhyiddin, Hadi, Taqiyuddin dan Azmin, dengarlah jawapan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail selepas kemenangan PAN malam tadi. Kempen PHBN dan Kerajaan Perpaduan ialah penyelesaian kepada masalah rakyat. Kempen PN pula tiada isi dan terus dengan taktik usang 3R. Isu kaum, agama dan institusi diraja. Suka atau tidak, PN perlu terima usaha mereka untuk terus menjajah cerita kerajaan gagal ternyata sudah tidak laku lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.